Bismillahirrahmanirrahim. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. Fama lakum fil munafiqina fi'atain, maka apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi dua golongan terhadap kaum munafik? Wallahu arkasahum bima kasabu, padahal Allah telah menjerumuskan mereka dalam kekufuran disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Aturiduna an tahdu man adallallah, adakah kamu pula nak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila, padahal sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkan dia. Ayat ini bercakap pasal munafikin. Selepas daripada bercakap tentang peperangan, perintah perang. Selepas daripada bercakap pasal peraturan-peraturan dalam keluarga, peraturan dalam masyarakat, salam. Selepas daripada itu, bercakap pula pasal munafikin, iaitu manusia yang hidup dalam dua masyarakat. Masyarakat mukmin dan masyarakat kafir. Masyarakat Islam dan masyarakat musyrik. Mereka ini tidak rela, tidak sepenuh hati bersama Islam, kerana ada kepentingan-kepentingan lain yang menjadikan mereka lebih berat hati kepadanya. Namanya munafik. Munafik ini satu perkataan yang datangnya daripada perkataan nafaqah. Nafaq artinya jalan yang mempunyai dua jalan keluar. Pintu sebuah rumah yang mempunyai dua pintu keluar, pintu masuk, namanya nafaq. Orang munafik ini mereka mempunyai dua jalan, satu jalan bersama orang mukmin, satu jalan bersama dengan orang kafir, maka namanya munafik. Hatinya bersama dengan kafir, kufur, lahirnya bersama dengan Islam. Golongan ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikecam kerana tidak ada gunanya lagi mereka hidup bersama Islam. Mereka sebaliknya bukan membantu Islam, tapi memusuhi Islam. Golongan ini dibicarakan dalam ayat ini dengan begitu keras. Katanya, fama lakum fil munafiqina fi'atain, apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi dua golongan terhadap kaum munafik itu? Mufassirin mengemukakan beberapa sebab nuzul ayat ini. Satu sebab dikatakan, satu riwayat menyatakan, apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah bersama dengan sahabat-sahabat kanan, mereka rela menanggung apa jua ujian yang menimpa mereka. Ada di antara mereka yang membawa harta benda, bawa keluarga untuk berhijrah ke Madinah, tetapi disekat oleh kaum musyrikin. Hartanya ditahan, isterinya, keluarganya ditahan, semua sekali dengan alasan harta benda yang kamu dapat daripada Madinah ini tak boleh, daripada Mekah ini kamu tidak boleh bawa keluar negeri. Tak boleh tinggal dalam negeri. Ini harta yang kamu perolehi di Mekah. Mengapa nak bawa pergi ke Madinah? Mereka rela keluar bersama dengan Nabi SAW, padahal mereka kaya. Orang seperti Abdul Rahman bin Auf adalah orang kaya. Mereka keluar ke Madinah tidak membawa apa-apa, tetapi akhirnya juga menjadi seorang hartawan juga di Madinah, sebab dia bawa ilmu, bawa kepandaian, sehingga dia dapat membuka kedai di pasar Madinah, sehingga dapat mengalahkan kaum Yahudi yang dahulunya berjual beli di kota Madinah, di pasar Madinah, tetapi dengan cara riba, dengan cara menipu. Abdul Rahman bin Auf menunjukkan satu perniagaan cara Islam. Akhirnya lingkup perniagaan Yahudi disebabkan kejujuran Islam berada di tengah-tengah masyarakat itu. Ini yang berlaku. Dan ada lagi berbagai-bagai lagi orang yang berhijrah bersama dengan Nabi, dan sikap dan kedudukan kaum muhajirin ini menjadi satu tanda
kumpulan khas dalam Islam di samping Ansar dan Muhajirin. Satu kumpulan lain lagi, mereka berhijrah separuh jalan kemudian balik. Balik hijrah bersama dengan Nabi sampai separuh jalan, balik. Balik ni mengapa? Kerana mereka tak sanggup nak tinggal harta benda, tinggal anak-anak dan isteri, tak sanggup. Tak sanggup. Mereka lebih suka duduk bersama dengan kaum musyrikin daripada duduk bersama dengan Nabi dan orang Muhajirin di Madinah, kerana tak ada harta. Kumpulan ini, ayat ini diturunkan mengenai mereka apabila kaum muslimin mempunyai dua pandangan terhadap mereka. Pandangan pertama mengatakan mereka ini munafik, kita bunuh saja mereka, sebab mereka lebih rela bersama dengan orang kafir, musyrikin. Satu kumpulan lain lagi mengatakan pula tidak, mereka bersama dengan kita, mereka mengucap dua kalimah syahadah, mereka berbagai-bagai lagi. Jadi oleh kerana itu ayat ini diturunkan mengatakan, mengapa kamu wahai orang Islam, wahai orang mukmin, kamu berbelah bagi terhadap munafik? Ambilkanlah satu sikap saja. Zaman ini zaman Nabi, nama Nabi, wahyu masih turun, Allah yang menentukan ke mana sebenarnya mereka, bersama dengan kafir ke, musyrikin ke, ataupun bersama dengan Islam. Ayat mengecam sebahagian daripada golongan muslimin, mukmin yang teragak-agak tentang sikap munafik mereka itu. Katanya, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain?" Apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi dua golongan terhadap kaum munafik itu? Mengapa? Munafik itu kafir. Jadi oleh kerana itu kamu tidak seharusnya berbelah bagi. Kamu tidak seharusnya mengambil sikap tidak menentu terhadap munafik ini. Sedangkan Quran masih turun dan Nabi ada di antara kamu, terima saja keputusan Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wajib kamu iltizam kepadanya. Sedap. Jadi ayat ini mengukuhkan kedudukan Islam dengan menafikan pandangan sekumpulan masyarakat yang berbelah bagi terhadap munafik pada zaman ini. Kita sebut pada zaman ini, munafik hanya pada zaman Nabi saja yang boleh diberi keputusan kerana wahyu masih turun, sedang turun. Munafik selepas daripada zaman Nabi SAW ada, walaupun ada, tetapi tidak boleh diambil sebarang keputusan kerana kita tidak mempunyai pandangan, kita tidak nampak hakikat isi hati mereka. Mereka mungkin membenci Islam pada hatinya, pada luarnya mereka berpura-pura Islam. Memang ini sifat munafik. Mereka menerima separuh ajaran Islam tetapi menolak separuh yang lain. Munafik mereka itu, munafik. Pada zaman Nabi ada tindakan khas terhadap mereka, iaitu tawan mereka dan bunuh mereka. Tapi sekarang tidak. Sekarang tidak. Mengapa? Kerana tidak ada orang yang mengetahui hakikat sebenar mereka. Oleh kerana itu seolah-olah munafik ini ada tetapi tidak ada hukum padanya. Kita hukumkan mereka itu bersama dengan Islam sekalipun hatinya menolak Islam. Katanya dalam ayat ini, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain?" Mengapalah kamu masih berpecah belah terhadap dua golongan? Menjadi dua golongan terhadap kaum munafik itu. Munafik mana? Munafik yang keluar separuh jalan untuk berhijrah ke Madinah, kemudian mereka pulang dan tak mau berhijrah lagi. Kenapa? Kerana harta mereka lebih disayangi. Wallahu arkasahum bima kasabu. Padahal Allah telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran. Oleh kerana mereka ini lebih sayang kepada kafir, mereka rela kurbankan orang mukmin, mereka tidak sanggup tinggal orang musyrikin yang ada bersama dengan mereka. Allah yang menjerumuskan kepada kekufuran, mengapa kamu ingin bela mereka? Jangan bela mereka, kamu tetap bersama, hendaklah bersama dengan orang Islam. Dalam pengajian akidah Islam dia ada satu istilah namanya istilah al-wala wal bara. Al-wala ni setia, wal bara dan menarik daripada kesetiaan. Iaitu orang kafir kita wajib berlepas diri daripada kekufuran. Berlepas diri, kita tidak bertanggungjawab. Kita tidak harus mencintai mereka. Tidak seharusnya. Kita seharusnya bersama Islam dan umat Islam dalam apa keadaan sekalipun. Tidak mungkin sama sekali wujud seorang Islam hidup bersama dengan orang kafir dan lebih rela kepada orang kafir daripada orang Islam. Tidak. Apapun yang dilakukan oleh orang Islam sekalipun mereka lakukan dosa dan sebagainya, mereka tetap lebih baik daripada kafir musyrikin. Itu namanya al-wala wal bara.
Akidah ini hendaklah dipegang, tidak boleh dipermain-mainkan. Kerana apabila kita masih merasakan kafir itu lebih baik, Islam ini penipu dan sebagainya, maka akidah kita rosak. Seolah-olah kita redakan dengan kufur. Ar-ridha bil kufri kufrun. Reda dengan kekafiran itu kafir juga. Tidak boleh reda. Tidak bermakna kita bermusuh, kita tak perang dengan mereka, tidak. Tapi berkasih sayang, tidak. Berkasih sayang dengan mereka tidak boleh. Dalam hadis ada menyebutkan, man jawara al-musyrikina fahuwa musyrik. Barang siapa berjiran dengan orang musyrikin, maka dia musyrik juga. Susahlah kita pun. Susah. Tapi tafsiran ulama menyatakan berjiran itu artinya berjiran dan kita redha. Bukan maknanya berjiran tapi kita tidak redha pun kita musyrik juga. Macam mana yang tu? Iaitu ulama kita menyatakan redha artinya berjiran, artinya redha terhadap mereka. Kita tidak redha, kita redha kepada Islam. Redha kepada Islam. Jadi oleh kerana itu, ini sebahagian daripada akidah yang mesti ada pada setiap orang mukmin yang berjiran dengan orang bukan Islam. Baik. Wallahu arkasahum bima kasabu, padahal Allah telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran. Menjerumuskan mereka itu kufur, bukan lagi munafik. Allah Subhanahu wa taala memberitahu begitu kepada mereka, kepada orang Islam. Tapi sekarang siapa boleh memberitahu? Tidak ada siapa yang boleh beritahu. Artinya tutup kes ni. Kes munafik ni perlu ditutup, kerana jika dibuka masih ramai orang menuduh antara satu dengan lain, dan ini boleh membawa akibat yang buruk. Tuduh menuduh munafik antara satu dengan lain, ini tidak mungkin. Sebagaimana kita boleh tuduh kepada orang lain, orang pun boleh tuduh kepada kita munafik. Jadi kalau dibiarkan munafik ini masih boleh dituduh antara satu dengan lain, maka tidak ada satu pun orang Islam. Semuanya habis kena tuduh habis, munafik habis. Jadi bila munafik habis, bagaimana nak hidup dalam masyarakat? Semua orang munafik. Kita kata kita Islam, kita dituduh Islam, kita dituduh munafik. Jadi begitulah. Jadi kalau begitunya adalah hadis ataupun ayat ini membicarakan satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW, dan kisah itu boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Tetapi zaman kita sudah berubah. Nabi ada pada zaman wahyu diturunkan, tetapi sekarang Nabi sudah tidak ada. Kita balik kepada hukum sawabit, hukum yang tetapnya. Nahkumu bizzawahiri wallahu yatawalla as-sarair. Kita hukum berdasarkan kepada lahir saja. Lahir orang itu mengucap dua kalimah syahadah dan dia semayang, cukup sebagai seorang Islam. Kita tidak pertikaikan hati mereka, sebab kita tidak mengetahui isi hati seseorang itu. Apa yang kita lihat pada zahirnya, dia mengucap dua kalimah syahadah, Islam. Dia tak semayang, dia mengucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah pintu masuk Islam. Yang lain-lain lagi tak pernah semayang, itu hukum Allah, bukan hukum kita. Kita tidak dibenarkan menghukumnya sama sekali. Banyak peluang lagi di hadapannya untuk dia bertaubat. Banyak Allah boleh menentukan nasibnya, dan tidak ada siapa pun dia boleh menghukumnya sebelum daripada selagi dia masih hidup. Jadi ini satu kesimpulan yang paling mudah dan paling menenangkan hati. Wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah. Sebahagian daripada orang mukmin berpendapat mereka itu walaupun duduk bersama dengan orang kafir, mereka Islam juga. Islam, mereka orang kita, tapi duduk dalam masyarakat kafir. Kita barangkali di sini tidak berapa banyak, tak ada orang yang dikenali dia Islam tapi duduk di tengah-tengah masyarakat kafir. Tak ada. Barangkali lah. Tapi di India ada. Di tengah-tengah masyarakat Hindu, kita nampak dia bercawak macam orang Hindu, segala-galanya Hindu. Tapi mereka itu Islam. Dalilnya, bukti Islamnya, ketika hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan, yang keluar, yang duduk di pedalaman bersama-sama dengan Hindu ni, yang ada rambut panjang entah kepala ni, dia panggil jambu apa kena sebut. Dengan bercawaknya masuk dalam masjid. Oh, baru kita tahu rupanya dia Islam namanya. Tetapi budayanya, cara hidupnya semuanya itu Hindu. Dan inilah sebabnya maka di India ni jamaah tabligh itu sangat-sangat mustahak sebabnya suasana dakwah di tempat mereka dan orang Islam di tempat mereka lain daripada yang kita lihat di sini. Mereka kadang-kadang keluarga seluruh
masyarakat kelilingnya ini Hindu, satu keluarga Muslim. Yang ini tak mengaji apa, dia tahu dia Islam saja, dan kepercayaannya sembahyang Jumaat yatim, panggil. Sembahyang Jumaat yatim, salatul yatim. Sembahyang Jumaat yatim artinya Jumaat yang akhir dalam bulan Ramadan itu. Sekali setahun sudah cukup lah. Sekali setahun. Sembahyang Jumaat yatim. Yang ni masjid sampai ke jalan raya orang penuh datang mari. Pasal ini yang menentukan mereka itu Islam. Yang ni macam-macam lah ni datang ni yang tak pernah sembahyang pun berdatang, dan cara mereka bercakap pun memangnya Hindu. Jadi kumpulan yang seumpama ini memang wujud Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nasib mereka. Mereka bersama Islam, tetapi oleh kerana dakwah tidak sampai. Aturiduna an tahdu man adallallah, mahukah kamu memberi hidayat kepada orang yang disesatkan oleh Allah? Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila, sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah maka engkau sekali-kali tidak akan dapat jalan untuk menyelamatkan mereka. Ayat penutup ini memberi suatu harapan kepada orang Islam. Jangan kamu bersusah hati dengan mereka. Mereka telah dipulangkan kepada Allah, sama ada mereka ingin mendapat hidayat ataupun tidak. Allah yang akan menentukan mereka. Kamu tidak boleh menentukan hidayat kepada sesiapa pun. Jadi inilah satu harapan, satu sikap yang memberi kepada kita puas, dan kita tidak merasa risau tentang agama, tentang perbezaan akidah antara satu dengan lain. Tanggungjawab seorang setinggi-tingginya ialah dakwah, menyampaikan, tapi bukan memaksakan mereka. Jadi sikap yang seumpama ini barangkali sesuai bagi masyarakat yang hidup dalam, manusia yang hidup dalam masyarakat yang berbagai-bagai. Kufur ada, Islam ada, munafik ada, tetapi Islam perkukuhkanlah akidahnya dengan mengamalkan tuntutan-tuntutan seperti yang disebutkan dalam ayat ini, tentang undang-undangnya, tentang akidahnya, kekeluargaan dan sebagainya. Kemudian seterusnya, waddu law takfuruna kama kafaru. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.